Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video seterusnya pada kali ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak cari setup buy. Setup buy, entry untuk buy. Jadi inilah SOP dia atau cara kita nak cari setup untuk buy. Okay. Alright. First sekali, yang pertama sekali kita buka time frame M15 sebab scalping M1 ni sebenarnya kita guna momentum yang kekuatan trend pada time frame M15. Jadi untuk analisis dan analisa untuk dapatkan setup yang terbaik pada M1, kita gunakan analisis daripada time frame M15. Jadi kita buka time frame M15. Okey, depan ni kita dah nampak dah. Kalau tengok pada main chart, kita dah tahu dah. Tengok sekali imbas pun kita dah tahu dah. Dengan kedudukan EMA ni, kita dah tahu dah. Memang confirm uptrend. Nampak? Tahu kan? Dah nampak kan? Sebab video-video dan nota-nota sebelum ni saya dah ajar dah. Okay, first kali buka time frame M15. Cari kedudukan atau graph down uptrend macam gini. Maknanya kuning, merah, hijau. Kita dah tahu dah uptrend. Bila kita nampak keadaan macam ini, first confirmation, kita tahu dah keadaan ni trend dia, trend semasa Euro GBP M15 adalah trend buy. Okey. Bila dah tahu kat sini, kita buat confirmation kedua. Confirmation kedua MACD. Nampak tak? Daripada sini, okay, saya markingkan sikit sini sehingga kawasan sini ada punya lembah, ada tu ada punya bukit di bahagian atas. Maknanya confirmation. Sini uptrend, sini pun lembah atau bukit dia berada di kawasan atas, maknanya sama. First confirmation uptrend and then second confirmation maknanya uptrend juga. So apa yang kita perlu buat dalam situasi ni adalah kita mencari setup entry untuk buy. Macam mana? First kali dah nampak. First confirmation uptrend, second confirmation bukit ni pun berada di kawasan atas, maknanya confirm uptrend. Jadi kita tunggu. Kita tunggu sehingga stokastik ni berada atau kedudukan dia berada di kawasan oversold pada time frame M15. Nampak ni oversold, yang ni pun oversold, yang ni oversold. Yang terbaik sekali sebenarnya adalah oversold bila stokastik 313 ni cecah kosong. Itu adalah yang terbaik. Tapi tak cecah pun tak apa, jika kita nampak stokastik dah turun bawah ke kawasan oversold dan kita dah nampak dia membengkok atau melengkung untuk berpatah balik, itu adalah kawasan atau point untuk kita lakukan entry buy. Okey, saya tandakan satu. Okey, kita ambil yang ni lah. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Jadi saya ambil yang ni, yang first ni. Kita dah nampak dah stokastik 313 dah masuk kawasan oversold, trend buy, confirmation buy. Jadi tunggu stokastik 313 masuk kawasan oversold. Macam ni dah masuk kawasan oversold. Dah nampak dah. Walaupun dia tak cecah kosong, tapi kita dah nampak kat sini. Kalau kita tunggu, dah nampak dia dah membengkok atau dah patah balik, maknanya kita dah perlu standby untuk lakukan entry buy. Okey, kalau kita tengok kat sini, Stoch 313 dia punya position sekarang kat sini. Maknanya contohlah ni belum masuk lagi lah. Ni graf ni belum masuk lagi lah. Maknanya price sekarang kat sini, baru kat sini. Okey, ni oversold M15 dekat bawah ni. Ini keadaan dia kat sini. Saya tandakan sikit. Saya tandakan sikit lah. Okey, tu kawasan dia. Bawah pun kawasan oversold dia saya tandakan juga. Ni kawasan ni. Itu kawasan oversold. Nampak tak? Ini adalah kawasan oversold yang mana Stoch 313 dah berada dalam kawasan oversold dan
kalau dia dah membengkok atau dah nak patah balik tu, kita dah boleh standby untuk buy. Ni kat sini dia punya candlestick atau price berada masa kat sini. Jadi bila berlaku macam gini, keadaan macam gini, trend uptrend, confirmation, memang confirmation uptrend, kita cari position buy. Bila kita tunggu stokastik masuk kawasan oversold. Bila stokastik masuk kawasan oversold je, kita dah nampak dia cecah kosong yang terbaik, ataupun dah masuk kawasan oversold dan dah membengkok pun. Bila dah nampak membengkok, cepat-cepat kita tukar kepada time frame M1. Sekejap. Okey, tadi ni ni kawasan tadi kan, M15 19 hari bulan 7. Okey, tukar terus. Bila dalam situasi ni, tukar terus ke time frame M1. Okey, M1 19. Okey ni. Ini adalah kawasan yang saya tanda tadi. Nampak tak? Okey, ni adalah kawasan yang saya tanda tadi. Nampak? Ni kawasan yang time frame M15 tadi saya tanda. Ini adalah kawasan oversold pada time frame M15. Nampak tak? Okey. Saya kecilkan sikit sekejap. Okey, ni adalah kawasan dia. Dan ini adalah kawasan dia. Okey, ni kawasan dia. Dia sama je. Tapi untuk time frame M1, okey, dengar elok-elok. Pada time frame M15, kita menentukan trend dan menapasi trend dengan 3 EMA. Okey, 3 EMA dengan bukit ni, bukit MACD, confirm trend buy. Tapi apabila tukar kepada time frame M1, okey, dengar elok-elok, apabila tukar pada time frame M1, sila abaikan 3 MACD ni. 3 EMA. EMA ni pada time frame M1 abaikan. Pada time frame M1 kita cuma cari kawasan oversold saja. Nampak kat M1 ni, dia touch kosong, touch kosong, touch kosong. Ini adalah entry kita buy kat sini. Bila stoch 313 pada M1 touch saja pada kawasan kosong, oversold kosong, itu adalah waktu dan keadaan kita perlu masuk entry buy kawasan sini. Buy. Contohlah contoh kita masuk buy. Okey, buy kat kawasan sini. Inilah konon lah 89295 ni adalah position buy kita. Okey, sebab oversold kat sini. Ni oversold. Kita tengok apa jadi. Okey, tukar balik pada time frame M15. Nampak tak? Nampak ni? Nampak ni kawasan oversold pada time frame M15. Oversold pada time frame M15. Tengok apa jadi. Okey, ni pula entry. Line contoh saya buat entry yang kita masuk tadi tu. Ni entry. Tengok apa jadi. Price naik tak naik. Nampak? Daripada kita entry ni, nampak berapa tinggi, berapa pips kita boleh dapat. Kita curi daripada kekuatan momentum M15, kita curi pada time frame M1. Berapa pips kita nampak. Dia punya cara mudah aje. Nampak? Kita entry kat sini tadi kan, M1 kan. Nampak? Berapa banyak kita dapat. Nampak? Berapa pips kita dapat ni. Daripada sini kenaikan ni, kalau kita entry sini, kalau layer pun 3, 4, 5 layer kat sini pun, naik kat sini, berapa banyak kita dah buat profit. Float pun tak banyak sebenarnya.
Tapi kena ingat, kita buat confirmation trend pada time frame M15. Pastikan trend analisis pada M15, trend uptrend, bukit pun membentuk pada kawasan atas, confirmation trend, memang trend uptrend buy. Lepas tu tunggu stochastic berada kawasan oversold. Dia masuk je kawasan oversold, dia cecah kosong adalah lebih baik. Time itulah kita tukar ke time frame M1. Tapi kalau dia masuk kawasan oversold dan nampak dia dah bengkok-bengkok tu, petanda dia nak patah balik naik ke atas, cepat-cepat masuk pada M1. Masuk pada M1, dekat M1 abaikan 3 EMA ni. EMA pada M1 abaikan, MACD pun abaikan. M1 cuma kita tunggu dan kita cari kawasan oversold yang terbaik. Sama je. Kalau kita tengok kat sini, oversold M1 kat bawah ni, oversold kat bawah pada M1 ni, dekat M15 tu pun sama, oversold dekat bawah. Maknanya serentak kekuatan oversold daripada M15, momentum kekuatan oversold pada M15, kita gunakan lari pada M1, kita akan dapat sharp kat sini. Memang entry pada M1, oversold M1, memang kita akan dapat hasil dia, price terus naik. Nampak? Ingat, M1 3 MA ni abaikan, MACD pun abaikan. M1 hanya kita gunakan stoch 313 untuk cari oversold. Yang ini untuk position buy, SOP buy. Okey, tengok betul-betul dan fahamkan. Kalau tak faham, ulang balik video ni 2-3 kali, pelan-pelan tengok, fahamkan. Okey, ni untuk SOP buy. Untuk SOP sell saya akan terangkan dalam video yang seterusnya.